Selamat pagi, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam rekaman video Cikgu ini. Panduan yang Cikgu akan berikan bagaimana menjawab untuk soalan ini, oke? Ini adalah berkaitan dengan percambahan biji benih. Maksudnya lebih jelas lagi keperluan percambahan biji benih. Maksudnya apa yang diperlukan oleh biji benih untuk bercambah. Oke. Raja di atas adalah radas yang dipasangkan oleh seorang pelajar dalam kajiannya tentang percambahan biji benih. Oke. Pemerhatian dibuat selepas 4 hari. Raja di bawah adalah radas yang dipasangkan oleh seorang pelajar dalam kajiannya tentang percambahan biji benih. Pemerhatian dibuat selepas 4 hari. Oke. Jadi kalau kita tengok di sini ada dua bekas, yaitu dua bikar berisi air. Bikar P dan bikar Q, kedua-duanya adalah diisi dengan air. Tapi di sini di bikar P diisi dengan air pipe, manakala di bikar Q diisi dengan air masak. Kemudian diletakkan biji benih sini pun ada juga. Tapi di bikar P ada lapisan minyak begini, ada lapisan minyak. Oke, ada lapisan minyak. Oke, kita teruskan. Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Maksudnya apa yang sama? Oke. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa yang sama? Kita tengok di sini. Apa yang sama di sini? Sini ada beberapa yang kita boleh nampak yang sama. Contoh, yang ini pun air. Ini air, ini pun air. Oke. Ini air, ini pun air. Jadi air dengan air itu ialah apa? Oke, jenis cecair. Oke, air dan air. Air ialah cecair. Air ialah sejenis cecair. Air ialah sejenis, yang ini pun air sejenis cecair. Jadi apa yang sama? Jenis cecair. Kemudian ini biji benih. Untuk eksperimen yang adil, biji benih di sini mesti sama dengan biji benih di sini, oke? Jadi kita boleh cakap jenis biji benih, oke? Kita coba tulis, oke? Kemudian saat yang pertama adalah jenis cecair. Tidak boleh cakap jenis air. Sebab air itu ialah jenis, oke? Air ialah jenis. Jadi jenis cecair. Apa jenis cecair yang digunakan di bikar P? Air. Apa jenis cecair yang digunakan di bikar Q? Air juga. Nah, tapi kalau kita cakap jenis air, oke, coba kita guna ini. Apa jenis air yang digunakan di bikar P? Nah, boleh jawab. Di sini pula apa jenis air yang digunakan di bikar Q? Tidak dapatkan. Oke. So, yang betul dia adalah jenis cecair. Kemudian jawaban lain yang boleh diterima ialah jenis biji benih. Jenis biji benih. Dan jenis biji benih, oke? Mungkin biji benih kacang panjang kah? Oke? Nah, jenis biji benih. Bilangan sini ada 3 biji, sini pun ada 3 biji. Bilangan biji benih pun boleh, tapi tidak penting. Tidak penting sebab dia tengok di sini adalah yang mau ditengok sini ialah kebolehan dia bercambah. Boleh bercambah atau tidak, itu yang mau ditengok. Oke? Jadi itu 1 biji kah, 2 biji kah, 3 biji kah, sama saja keputusan dia. Jadi tidak penting untuk eksperimen ini penjelasannya. Jadi jenis cecair, jenis biji benih. Itu yang penting lah. Oke. Kemudian yang sini pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Ada yang pasti akan ada yang jawab minyak, lapisan minyak. Sebab di sini tidak ada minyak, di sini ada minyak. Oke? Sebenarnya minyak di sini tujuan dia adalah untuk menghalang udara sini. Ini air pipe. Air pipe maksudnya ada udara di dalam air, ada udara di dalam air, ada udara yang telah meresap ke dalam air. Oke? Di sini air sama juga. Cuma di sini air pipe, di sini air masak. Apa tujuan air masak? Oke? Tujuan air masak maksudnya apabila air dididihkan bermana udara di dalam air ini dapat disingkirkan. Ataupun masih ada lagi tertinggal tapi jumlah udara yang
tertinggal dalam air dengan jumlah yang sedikit. Oke? Maksudnya di sini tidak mau ada udara. Kemudian letak lagi lapisan minyak di sini. Tujuan letak lapisan minyak di sini supaya udara tidak boleh masuk. Oke? Bermana kita tidak boleh cakap pembuluh ubah dimanipulasi lapisan minyak. Tidak boleh begitu. Nah, yang kita mau ubah di sini ialah sini air pipe kita tidak panaskan. Maksudnya ada udara di dalam dia. Sini ada air pipe juga tapi dipanaskan, air masak. Maksudnya udara telah disingkir. Kemudian kita letak lapisan minyak lagi supaya udara tidak boleh masuk. Maksudnya di sini ada udara, sini tiada udara. So, pembuluh ubah dimanipulasi adalah kehadiran udara. Oke, ingat apabila dalam mana-mana penyesatan satu ada, satu tiada, oke, guna perkataan kehadiran. Oke? Contoh ada dua kelas. Kelas yang satu bilik darjah, kelas yang satu ada murid, kelas di sebelah lagi tiada murid. Jadi apa yang diubah? Kita guna perkataan kehadiran murid. Oke? Dan untuk case ini sini kehadiran udara ada, sini kehadiran udara tiada. Sabtu kita guna perkataan sini kehadiran udara untuk pembuluh ubah dimanipulasi. Oke, pembuluh ubah bergerak balas pula. Pembuluh ubah bergerak balas senanglah. Oke, percambahan biji benih. Bila selepas 4 hari. Oke, jadi tulis ini percambahan. Sebab itu yang kita mau tengok. Oke, biji benih selepas 4 hari. Sebab itu inilah pembuluh ubah bergerak balas, maksudnya apa yang hendak diperhati, apa yang kita mau perhati. Oke, apa yang kita mau perhati? Kita mau perhati percambahan biji benih selepas 4 hari. Kalau direct, apa yang kita mau perhati? Kita mau tengok sini biji benih bercambah atau tidak, sini biji benih bercambah atau tidak. Tapi kita tidak boleh tulis begitu. Cara tulis adalah percambahan biji benih selepas 4 hari. Ya, begitulah. Jadi tujuan eksperimen ini murid-murid senang buat untuk menyiasat. Oke. Tapi tiada itu perkataan untuk pun boleh juga. Oke? Tiada. Terus guna kepada penyiasat ataupun ini menyiasat tukar kepada mengkaji pun boleh juga. Oke? Tiada masalah. Untuk menyiasat hubungan antara pembuluh ubah dimanipulasi yaitu kehadiran udara dan pembuluh ubah bergerak balas. Oke, yaitu percambahan biji benih selepas 4 hari. Jadi sebab itu, kenapa pastikan pembuluh ubah dimanipulasi dan pembuluh ubah bergerak balas betul. Kalau dua-dua betul ini dan kita masukkan dalam ini tujuan eksperimen, maka tujuan eksperimen ini pun akan betul. Tapi kalau salah satu dia salah di sini, ini salah, ini betul, ataupun ini salah, ini betul, ataupun kedua-dua salah, maka tujuan eksperimen akan salah juga. Jadi untuk menyiasat hubungan antara kehadiran udara dan percambahan biji benih selepas 4 hari. Begitu? Betul sudah. Apa pemerhatian yang boleh dibuat? Apa yang kita boleh tengok? Pemerhatian. Bermana beritahu apa yang berlaku. Oke? So di sini kita tahu ini biji air pipe, biji benih akan bercambah. Di sini biji benih tidak akan bercambah. Dia tidak akan bercambah. Oke? Tidak, sebab di sini tiada udara. Sini tiada udara. Kenapa dia tidak bercambah? Sebab tiada udara. Biji benih perlu udara untuk bercambah. Tiada udara maka dia tidak boleh bercambah. Walaupun ada air. Jadi di sini biji benih di bikar P bercambah, manakala biji benih di bikar Q tidak bercambah. Oke? Jangan cakap biji benih di bikar Q mati. Salah tuh. Oke? So apa pemerhatian? Biji benih di bikar P bercambah, manakala biji benih di bikar Q tidak bercambah. Itu dia berita apa yang berlaku. Oke? Apa yang akan berlaku atau yang dijangka berlaku, ataupun apa yang kamu pikir akan berlaku. Oke, berikan inference. Kemudian sekarang ini inference, sebab
kita kena kita kena bagi tahu sebab. Berikan sebab kenapa biji benih di bikar P bercambah manakala biji benih di bikar C tidak bercambah. Bagi tahu tentang itu. Oke? Kenapa biji benih di bikar P bercambah manakala biji benih di bikar Q tidak bercambah. So, bagi tahu tentang itulah. Oke. Stop. Oke. Berikan inference sebab kenapa biji benih di bikar P bercambah manakala biji benih di bikar Q tidak bercambah. So, bagi tahulah sebab biji benih di bikar P mendapat udara, udara dan air, boleh juga, manakala biji benih di bikar Q hanya mendapat air tapi tiada udara. Boleh juga terus direct. Kita bagi tahu sebab biji benih P. Kita terus guna begitu. Boleh juga biji benih P merujuk kepada biji benih yang berada di bikar P. Sebab biji benih P mendapat udara manakala biji benih Q tidak mendapat udara. Begitu. Boleh begitu. Tidak mendapat udara. Sebab biji benih P mendapat udara manakala biji benih Q tidak mendapat udara. Sebab itu biji benih P bercambah. Kenapa dia bercambah? Sebab dapat udara dan air. Kemudian di sini biji benih Q tidak bercambah. Kenapa dia tidak bercambah? Sebab walaupun dia ada air, tapi dia tidak dapat udara. Kenapa tidak udara? Sebab air masak. Kemudian ada udara dari luar mau masuk, tapi ada di lapisan minyak. Lapisan minyak ini adalah untuk menghalang udara daripada luar meresap masuk ke dalam air. Ingat tuh. Jadi hipotesis biji benih. Hipotesis maksudnya apa yang hasil kita dapatlah biji benih memerlukan udara dan air untuk apa? Bukan untuk tumbuh, bukan untuk hidup, untuk bercambah. Biji benih memerlukan udara dan air untuk bercambah. Ataupun guna ayat lain boleh juga percambahan. Biji benih memerlukan air dan udara. Begitu. Sini bolehkah kita guna perkataan semakin? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab di sini tiada corak meningkat, tiada corak bertambah, berkurang, menurun, tiada tren, tiada corak. Tiada corak perubahan data. So, maka tidak sesuai untuk guna perkataan semakin. Jadi beginilah, biji benih memerlukan udara dan air untuk bercambah. Pun boleh. Ataupun terus ini, percambahan biji benih memerlukan air dan udara. Boleh juga. Atau boleh juga kalau ada di biasa guna itu jika biji benih mendapat udara dan air, maka ia akan bercambah. Selesai. Jadi senang kan? Di sini cikgu sudah letak ada 3 pilihan jawaban. Dan seperti yang kita tahu, untuk kesimpulan pula, kalau adik-adik tidak tahu bagaimana untuk menjawab kesimpulan, maka adik-adik boleh salin saja jawaban hipotesis atau hubungannya, soalan hipotesis atau hubungan.
Satu saja jawaban, tidak perlu banyak-banyak. Oke. Jadi apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Ini. Dan cikgu mau tambah satu lagi jawaban yang boleh terima. Apabila biji benih mendapat mendapat udara dan air, biji benih akan bercambah. Bercambah. Begitu. Boleh. Oke. Ayat tidak berapa cantik tapi dia punya fakta, maksud dia jelas boleh difahami. Oke, jadi inilah. Jadi senang kan? Oke lah, inilah teknik menjawab. Adik-adik baca betul-betul, adik-adik tengok, adik dengar di mana yang cikgu tunjuk, adik-adik pergi tengok dan coba fahami apa yang cikgu sebut semua supaya adik-adik betul-betul faham teknik menjawab. Oke? Senang, sangat senang. Jadi setakat itu saja. Harap adik-adik belajar betul-betul, tengok betul-betul. Sebab dalam pemeriksaan nanti, pemeriksaan ujung tahun ataupun penggal ataupun mana-mana pemeriksaan ujian, soalan-soalan begini akan membawa kepada teknik menjawab ini akan membawa kepada 20 markah. 20 bernilai 20 markah. Setakat itu saja adik-adik. Klik like, jangan lupa klik like dan subscribe. Jika ada apa-apa persoalan, tulis soalan di bagian bawah video ini. Dan cikgu akan, kalau cikgu nampak, cikgu akan pergi respon dan beri penjelasan. So itu saja. Sekian dan terima kasih.